Kalau kita menyambut maulid ataupun maulud, orang mengatakan itu daripada Syiah Fatimiyah, adakah itu bermakna kita Syiah? Jangan begitu kesimpulan. Kita miskin ilmu kalau begitu. Kalau kita buat tahlil yang bersamaan dengan angka hari-hari tertentu, itu pun berbetulan seangkatan ataupun ada yang mengatakan bersama dengan agama Hindu, adakah kita dikatakan mengikut Hindu? Jangan begitu, miskin ilmu kita. Harus dilihat di mana usulnya, di mana pengisiannya, apa dalilnya. Maka kurang lebih ulama mengatakan karramallahu wajhah itu paling kurang ada 3 sandaran dalilnya. Kenapa cuma Sayyidina Ali yang disebut karramallahu wajhah, yang bermakna Allah memberikan karam, kemuliaan kepada Sayyidina Ali, karramallahu wajhah. Satu, Sayyidina Ali jangankan berhala, kemaluannya tidak pernah dilihat. Itu satu. Yang kedua, Sayyidina Ali ini di antara manusia sahabat Nabi, sepupu Rasulullah, yang kalau dihadapkan di medan perang, yang dia nampak cuma musuh, tidak berpaling walaupun tangannya sudah dicantas. Yang dia hadap itu kerana Allah, agamanya Allah. Kalau di medan perang sudah tidak ada orang lain, dia je, maka dia tidak akan mundur. Sayyidina Ali itu di antara jago perangnya Rasulullah. Kalau ada seorang yang dihantarkan ke depan sebelum serang ramai-ramai itu, biasanya akan dihadapkan dulu. Kalau kita belajar tentang sirah Islam, perang itu biasanya akan dihadapkan dulu hulu balang ini, pahlawan-pahlawannya Islam itu dengan tentera musyrikin kufar, akan dihadapkan orang yang paling mahir berperang, seorang lawan seorang dulu. Selanjutnya yang dia akan diletakkan di hadapan itu Sayyidina Ali. Ini orang yang jago ni. Jangan, itu tidak dipersoalkan lagi urusan ilmu, kerana Rasulullah mengatakan kalau aku gedung kotanya ilmu, pintunya itu ada Sayyidina Ali. Para sahabat itu kepelbagaian kemahiran dan kelebihan. Macam-macam. Kalau Abu Bakar ini sahabat terbaiknya Rasulullah. Abu Bakar ini sahabat terbaiknya Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalaulah iman Abu Bakar ini dikumpulkan seluruh iman manusia, melainkan para Nabi, para Rasul, sejak daripada Nabi Adam, manusia yang hidup sezaman dengan Nabi Adam, sampailah manusia terakhir Allah ciptakan sebelum dunia ini digulung oleh Allah, dikumpulkan iman-iman, termasuk iman-iman kita, diletak dalam satu neraca. Dan dia ambil iman Abu Bakar, diletakkan dalam satu neraca yang lain. Ini bukan dacing, tidak ada promosinya barisan nasional, tuan-tuan, bukan. Ini soal, tuan-tuan, daya imajinasi kuat sangat saya ini boleh nampak. Tak ada urusan dengan saya tu, tuan-tuan. Dia ambil iman Abu Bakar, diletak dalam satu belahan yang lain. Dan saya iman Abu Bakar lebih berat. Masya Allah, iman Abu Bakar kurus dan santun, lembut, bicaranya lembut. Itu karakternya Abu Bakar. Sehingga kan satu-satunya manusia, melainkan para Nabi, para Rasul, satu-satunya manusia yang bukan dalam kalangan Nabi, bukan dalam kalangan Rasul, yang dihantarkan air daripada syurga oleh Allah cuma kepada Abu Bakar. Kan dalam peristiwa hijratun Nabi SAW minal Makkatul Mukarramah ila al-Madinatul Munawwarah, dan dalam gua Dzur itu Abu Bakar haus, tetapi tidak disampaikan kepada Rasulullah, kerana yang dia risaukan itu Rasulullah. Duduk dalam gua Dzur, duduk di situ, Rasulullah tahu Abu Bakar haus, kerana biasanya hari-hari sebelumnya itu Asma binti Abu Bakar hantarkan makanan. Tetapi kerana risau, ketika itu orang yang mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar sudah mulai berada pada perkarangan atau kawasan gua itu, dan bimbang akan keselamatan Rasulullah, Asma tidak menghantarkan makanan. Dikhawatir ada orang ikut. Ketika itu Asma mengandung 7 bulan, 8 bulan. Curamnya bukan main lagi. Bukan sekarang punya hiking yang ada jalan khususnya. Itu pun tak sampai itu. Ini curam dalam keadaan mengandung, hantar makanan. Kerana risau akan keselamatan Rasulullah dan ayahnya, Asma itu anaknya Abu Bakar. Dan tidak dihantar makanan. Haus Abu Bakar. Rasulullah tahu. Haus Abu Bakar. Haus ya Rasulullah. Itu setelah dah 1 hari 2 hari haus. Lalu Rasulullah mengatakan, di luar daripada pintu gua itu ada air. Di luar daripada pintu gua itu ada segelas air, ambil. Sifat Abu Bakar itu, apabila mendengarkan, ya Abu Bakar,
Ya Abu Quhafah, itu sebelum Rasulullah. Abu Quhafah gelarnya. Abu Bakar itu nama setelah Islam. Ya Abu Bakar, di luar pada pintu gua itu ada segelas air, ambil. Abu Bakar ini sifatnya begini. Apabila mendengarkan perkataan itu daripada Rasulullah, terus bangun, berjalan. Memang ada air di situ, dia ambil, diberikan kepada Rasulullah. Ini gelasnya. Apa pelajaran di situ? Ini sifat Abu Bakar. Kalau orang lain beritahu kepada kita, ya Abu Bakar, ada segelas air di situ, pergi ambil. Kalau kita lah, bayangkan kita, daripada mana pula datangnya air ni, tengah-tengah gua ni, siap pakai gelas lagi tu. Kok dia nak membohong pun agak-agak lah. Manusia tu senang bohong. 10 perkataan, 2 je yang betul. Itu pun penanda wacana. Jadi justru itu, yang lain semua bohong. Tapi sifat Abu Bakar setelah mendengarkan perkataan itu Rasulullah, ya Abu Bakar, di luar pintu gua itu ada segelas air. Abu Bakar bangun, pergi kena ambil. Ini ya Rasulullah. Lalu Abu Bakar, Rasul mengatakan, minum Abu Bakar. Abu Bakar minum. Ini sifat Rasulullah. Setelah minum, Rasulullah ambil, minum. Rasulullah itu kalau minum bersama para sahabat, ini sunnahnya Rasulullah. Dia ambil air, dituangkan, diberikan kepada sahabat. Pusing sampai kepada Rasulullah. Rasulullah minum yang terakhir. Mungkin ada sedikit perbezaan lah daripada kita, ya. Kita dengan jam tu kita pegang. Kawan tu tengok, ada lagi air tu. Jam kita pegang. Tuan, dah habis tu. Oh, nak air. Ini bukan kat sini tuan-tuan, saya beritahu dekat Namibia. Sebenarnya Rasulullah disuruh Abu Bakar minum, Rasulullah minum, baru Abu Bakar sedar. Daripada mana datangnya air tadi Rasulullah? Daripada mana baru nak ditanya. Tuan-tuan, saya pernah cerita tak di sini? Pernah cerita? Dia macam dijamu. Ini sama ni. Keadaan tu dah berlaku. Tahu dijamu? Ya, seolah-olah kita mengalami perbuatan, suasana yang seakan-akan dah berlaku sebelum. Pastinya tidak, mustahil lah. Ini pun belum baca kitab ni lagi kan. Saya kali terakhir datang itu waktu subuh. Subuh. Lalu Abu Bakar tanya, daripada mana datangnya air tadi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah senyum. Air tadi daripada syurga ya Abu Bakar, dikirimkan Allah. Allah mengirimkan air itu, diambil daripada syurga, diperintahkan Allah oleh malaikat terbaiknya Allah, oleh Jibril, diambil air dalam syurga, dihantarkan khusus kepada engkau Abu Bakar. Lalu menangis Abu Bakar. Rasulullah tanyakan, ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Apa tidak sedap air tadi? Bukan ya Rasulullah, bukan urusan itu. Adakah semulia itu aku di hadapan Allah, sehingga kan dihantarkan, dikirimkan langsung air oleh Allah melalui malaikat terbaiknya Allah, Jibril, kepada aku? Semulia itukah aku di hadapan Allah? Tanya Abu Bakar. Lalu senyum Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, bahkan lebih daripada itu. Ini Abu Bakar. Dihantarkan air oleh Allah, disuruh ambil daripada syurga. Siapa yang mengirimkan? Malaikat terbaiknya Allah, Jibril. Jibril sampai tadi, untuk kamu ya Abu Bakar. Abu Bakar. Umar, Masya Allah, kalau Nabi pernah mengungkapkan kalimah, kalaulah ada Nabi setelah aku, Umar orangnya. Umar itu gelarnya Al-Faruq, pemisah bainal haq wal batil. Itu kalau lalu satu lorong, syaitan tak lalu lorong tu. Abu Bakar, Umar ini Masya Allah, membetulkan saf saja dengan mata pedang. Membetulkan saf dengan pedang. Apatah lagi membetulkan urusan-urusan keagamaan, menegakkan agama, memperjuangkan agama. Umar. Kalau orang lain nak hijrah ke Nabi, nak hijrah ke Madinah, orang lain sembunyi-sembunyi. Tidak kepada Umar. Kadang-kadang kisah-kisah ini memberikan kita motivasi. Hidup itu kalau sudah ada Allah, yang lain kecil. Dunia kecil. Dunia itu kecil. Sebab itu kalau kita laksanakan satu-satu amalan, jangan diniatkan untuk dunia. Kecil. Kenapa kita salawat? Kenapa kita melazimi salawat? Kerana untuk dapatkan rezeki. Kecil. Salawat itu nilainya besar. Sebelum ada yang lain-lain, salawat itu adalah ibadah tertua. Tempatnya dalam syurga. Sebelum ada perintah solat, sebelum ada perintah zakat, haji, yang lain-lain, salawat itu dah ada. Bahkan salawat itu adalah asbab diciptakan Allah langit dan bumi.
Tahu kisahnya? Dalam riwayat Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam Bidayah wa Nihayah dicatatkan di mana kemuliaan salawat itu. Salawat itu maharnya Nabi Adam untuk mengahwini Hawa. Bukan Siti Hawa. Siti Hawa itu kita orang Melayu. Siti Sayyidatina, ringkasannya Siti. Hawa itu manusia tercantik dalam syurga. Penghuluwati kecantikan dalam syurga. Hawa. Cantik macam mana pun, tapi namanya tidak ada dalam Quran. Dalam Quran itu perempuan ada satu je nama, Maryam. Ada satu surah namanya Maryam. Walaupun di sana ada perbezaan dalam kalangan para ulama ahli tarikh, dikatakan syurga Nabi Adam itu berbeza dengan syurga yang bakal kita diami. Kerana syurga Nabi Adam masih berlaku perintah, masih ada larangan. Syurga yang bakal kita diami tidak ada perintah, sudah tidak berlaku larangan. Tidak ada hal-hal keburukan. Syurganya yang bakal kita diami. Bahkan syurga Nabi Adam masih berpotensi untuk dihinggapi perasaan bosan. Sehingga kan Nabi Adam itu menikmati syurga, tapi masih ada bosan. Sehingga bosannya Nabi Adam itu sempat tertidur. Dikatakan ulama, tidur Nabi Adam itulah tidur yang pertama dan terakhir manusia dalam syurga. Selepas itu tidak ada lagi tidur dalam syurga. Walaupun tidur itu nikmat dalam syurga. Dan selepas ini manusia itu setiap saat akan menikmati tanpa tidur. Nabi Adam itu kerana bosan tertidur. Ada ulama mengatakan 40 tahun, ada ulama mengatakan tertidurnya Nabi Adam itu 450 tahun. Dia bangkit daripada tidur, melihat ada satu sosok tubuh makhluk yang seakan diri. Ada berbeza sedikit di sana sini. Lalu kerana sifat manusiawi Nabi Adam yang diberi gelar An-Nas 241 kali Allah sebut dalam Al-Quran, ingin menyentuhnya makhluk itu. Sifat manusia Nabi Adam, bila dia melihat ada satu makhluk yang seakan dirinya, dia ingin menyentuhnya. Makhluk itu turun Jibril melarang, ya Adam, engkau dilarang menyentuhnya Hawa. Diperkenalkan namanya Hawa. Engkau diharamkan menyentuhnya Adam sebelum engkau bayar maharnya. Kerana Nabi Adam itu makhluk yang diberikan ilmu oleh Allah berbanding dengan para malaikat. Itu pernah diuji oleh Allah. Kerana malaikat pernah mempersoalkan, ini kenapa kamu buat ini? Apa urusannya? Apa tidak cukup kami yang senantiasa bertasbih kepadamu? Adakah engkau ingin membuat makhluk yang akan membuat kerosakan kembali? Itu sempat dipersoalkan oleh malaikat. Dan Allah tahu apa yang tidak mereka ketahui. Lalu dipanggilkan malaikat, diuji oleh Allah. Engkau berikan nama apa yang aku tunjukkan apa yang ada di sekalian alam ini. Malaikat tidak boleh sebutkan nama satu persatu. Dipanggil Adam boleh menyebutkan kullaha, setiap satu asma'i kullaha, satu-satu. Kerana Adam itu diberikan ilmu, diberikan pengetahuan oleh Allah. Kerana Adam diberikan pengetahuan oleh Allah, maka Adam tahu apa itu mahar. Adam engkau diharamkan, dilarang menyentuhnya Hawa sebelum engkau bayar maharnya. Mahar itu adalah sesuatu yang paling mahal dalam syurga. Dan Nabi Adam itu kerana dibekalkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu apa yang mahal paling dalam syurga, apa yang paling mahal dalam syurga sebagai mahar. Lalu Nabi Adam mengatakan, aku bayar maharnya dengan Allahumma salli ala Muhammad. Disebutkan kalimat itu. Bergegar arasy Allah. Kalimat itu daripada mana Adamnya tahu. Apa yang dibayar sebagai mahar? Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga ditanya oleh Allah, ya Adam, bagaimana engkau tahu wujudnya Muhammad itu? Padahal belum aku ciptakan Muhammad itu secara jasad, secara jasad. Tapi kerana daripada ruh, Muhammad itu lebih awal Allah ciptakan, sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Adam mengatakan, ya Allah, setelah engkau ciptakan aku mendongakkan kepalaku, aku melihat di dinding arasy itu tersanding namamu, setelah itu namanya Nabi Muhammad SAW. Tersanding namamu, setelah itu namanya Muhammad. Kalaulah tidak mulia yang namanya Muhammad ini, maka engkau tidak akan gandingkan dan engkau tidak akan sandingkan setelah namamu nama Muhammad. Dan aku yakin Muhammad ini makhluk yang paling mulia, bahkan mengatasi kemuliaanku. Kata Allah, engkau benar ya Adam. Lau kana Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan kerana Muhammad ini, tidak akan aku ciptakan engkau. Bahkan kalau tidak kerana Muhammad ini, tidak akan aku ciptakan seisi bumi, langit dan bumi. Maka kerana kita hidup hari ini dengan
dengan berkatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang kalau hati-hati kalau orang mengatakan tidak ada urusan kita menyambut maulid, itu masya-Allah. Barangkali belum ke situ ilmunya. Padahal kalau orang yang mengetahui kemuliaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka orang setiap hari itu hari maulid. Hari maulid. Kerana dengan Allahumma salli ala Sayyidina, kalau Nabi Adam tidak menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Nabi Adam diharamkan menyentuhnya Hawa, maka tidak akan wujud manusia setelah Nabi Adam dan Hawa. Kita tidak akan wujud. Begitu yang disebutkan oleh para ulama kemuliaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hubungannya dengan Umar? Saya tak tahu sampai ke situ pergi. Umar itu kalau ada Nabi setelah Rasulullah, maka adalah Umar. Umar itu Al-Faruq, pemisah bainal haqq wal batil. Uthman malunya luar biasa. Pernah duduk satu saat Nabi bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar. Dan riwayat yang sampai kepada kita, Nabi itu duduk berbaring sehingga menampakkan betis mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak, dan Rasulullah membiarkan. Di hadapannya itu adalah dua makhluk terbaik sahabatnya Rasulullah. Rasulullah membiarkan. Tiba-tiba dengar salam, Assalamualaikum. Rasulullah kenal suara ini. Ini suara Uthman. Gelarnya Dhunnurain. Dhunnurain itu pemilik dua cahaya. Kerana Uthman itu mengahwini dua orang puteri Rasulullah. Maka setelah mendengarkan salam ini, aku kenal suara ini daripada Uthman. Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Uthman masuk. Lalu sebelum Uthman masuk, Rasulullah bangkitkan dirinya daripada pembaringan Rasulullah. Rasulullah bangkit, membetulkan kainnya. Dilihat oleh Umar, dilihat oleh Abu Bakar. Ini apa hal? Ketika duduk dengan kami, Rasulullah santai-santai. Tapi bila datang Uthman, Rasulullah membetulkan kain. Maka bila Uthman datang, disampaikan apa yang disampaikan, maka setelah itu Uthman berlalu pergi. Umar kebiasaannya akan bertanya. Sifat Umar ni, dia kalau orang lain tak tanya, orang lain saya nak tanya ya Rasulullah. Begitu kalau dia kita boleh ambil. Kalau tuan-tuan mengantuk dalam majlis ilmu, dia kena ada style. Style apa tuan-tuan? Kalau kita duduk dalam kelas, saya selalu pergi ke universiti, ke sekolah-sekolah, saya ajarkan tips ini kepada pelajar-pelajar. Kalau ada tiba masa kita dalam tutorial dalam kelas, kita mengantuk, ada yang tertidur, kena ada style. Stylenya apa? Bila kita tertidur, terus tersedak, angkat tangan, saya nak tanya. Tak nampak sangat kita tidur tu bila tuan-tuan kita dalam majlis ilmu. Ustaz, saya nak tanya. Begitu ya, tuan-tuan boleh buat. Tapi harus hati-hati. Saya berikan pesan. Khusus apa yang paling mahal diajarkan di universiti di barat sekarang, Oxford, Harvard dan sebagainya. Khusus mengajarkan how to ask the question. Ajar manusia bagaimana nak tanya soalan. Itu khusus yang paling mahal sekarang. Mengajar manusia bagaimana untuk bertanya soalan. Itu khusus yang paling mahal. Kerana ketepatan kita bertanya soalan akan menentukan setepat mana kita akan dapat jawapan. Tapi ada risikonya. Apa risikonya? Bila kita angkat tangan untuk bertanya soalan, akan nampak dua hal serentak. Apa hal serentak itu? Sama ada pandai ataupun bodoh. Maka hati-hati kalau kita nak tanya soalan.